Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita hari ini, tak ada masalah. Jadi kita sambung pelajaran kita pada semalam. Jadi saya ulang sedikit apa kita belajar tentang fi'il, iaitu perbuatan. Setelah kita belajar tentang isim sebelum ni. Jenis-jenis isim, ada 3 jenis isim, iaitu isim aktif, isim pasif dan isim biasa kan. Aktif, isim fa'il, isim pasif, isim maf'ul, isim biasa, masdar. Isim fa'il ada 2, jenis A, jenis B, isim maf'ul ada 2 juga. Ada 2 bentuk. Itu kita ingat. Dan kita belajar pasal fi'il. Fi'il ada 3 jenis. Kan? Kita ada 3 jenis fi'il. Sama juga ada 3 huruf dan tambah dengan fi'il madhi, fa'ala dengan 3 huruf yang semua ambil fathah. Itu adalah bentuk asal verb. Kalau kita pergi ke kamus atau dictionary Arab, nak cek satu perkataan, kita kena cari bentuk dalam fi'il madhi untuk huwa. Maksudnya yang pendek ni, fa'ala. Baru dapat makna-makna perkataan yang dalam bentuk-bentuk lain lah. Yaf'ala, yaf'alu kan, fi'lun, baru masuk bawah tu. Kita tengok pada fa'ala, kalau cek dictionary itu. Jadi merupakan asas. Dalam belajar bahasa Arab, perkataan ini fa'ala tak tinggal lah, mesti ada. Fa'ala, daraba, kataba, nasara. Itu bentuk-bentuk yang kita tahu ada bentuk fi'il. Fi'il ada 3 bentuk. Dia ada yang telah berlalu, telah pukul. Kalau daraba pukul, daraba dia telah pukul, yadrubu sedang pukul, dia sedang pukul, idrib engkau pukul lah. Ini 3 bentuk. 3 bentuk fi'il, 3 bentuk isim dalam belajar minggu lepas. Okey, kita ulang kali sikit. Kita ada 3 bentuk fi'il madhi. Bermaksud apa? Apa maksud madhi? Lepas. Dah lepas. Madhi yang lepas, yang telah lalu. Bagaimana nak kenal huruf akhirnya atau banyakkan fathah? Pendek-pendek ni. Kita belajar untuk singular dulu. Dia fathah fa'ala, fa'ailam, fa'ala, kataba, nasara, jalasa, itu fi'il madhi lah. Okey, maksudnya telah berlalu, yang telah sempurna perbuatannya. Mudhari', apa makna mudhari'? Ingat tak? Sedang dan akan berlaku. Okey, itu okey, tapi makna perkataan mudhari' apa? Mudhari'. Yang apa? Yang lepas. Bukan. Bukan. Yang menyerupai. Yang menyerupai. Mudhari' literalnya maknanya yang menyerupai. Yang menyerupai. Kenapa dia menyerupai isim? Nanti kita akan belajar kenapa menyerupai isim. Bentuk dia macam isim dan dia berubah-ubah macam isim juga. Okey? Nak kenal fi'il mudhari', apa yang dari segi makna fi'il mudhari' ialah yang sedang atau akan berlaku. Okey, imperfect tense. Okey, dan kita kenal dengan dhamma di ujung. Di ujung. Huruf pertama ya boleh berubah. Kan? Boleh terima hamzah, nun, ya atau ta. Dia anita. Kalau depan ada hamzah, nun, ya atau ta, harus dia fi'il mudhari'. Okey. Lepas tu kita ada fi'il amr. Ya. Assalamualaikum. Ada soalan? Kita ada fi'il amr, perintah. Kita kenal macam mana? Ada sukun kat belakang dengan dhamma depan. Okey, itu ingat. Fi'il amr. Ada soalan tak nak tanya tentang fi'il sebelum kita teruskan? Okey. Alright. Okey, kalau tak ada, itu kita belajar tentang bagaimana fi'il amr berubah daripada singular kepada dual dan kepada plural, dan fi'il madhi daraba, darabu. Dia ada fi'il mudhari', ya'tribu, ya'tribani, ya'tribuna. Ya ni boleh berubah pada warna merah. Dan kita ada idrib, idriba, idribu. Yang penting nak tahu, kalau ada waw di belakang, darabu, yatribu, idribu, itu plural. Kalau ada alif,
ada daraba, yatribani, idriba, itu dual. Tapi jangan berlaku lah. Ada tapi tak se common, tak sebanyak seperti darabu, yatribu dengan idribu. Dia ni form dia, form plural. Dengan form huwa ni. Atas ni form huwa kan. Yang kalau dia telah pukul, dia sedang atau akan pukul, engkau pukul lah. Ini antar lah. Dia tak boleh arah huwa. Orang ketiga tak arah kan. Kita hanya arah orang kedua, orang di depan kita. Jadi itu dia huwa. Okey, jadi ini bentuk fi'il madhi untuk nasara, tolong. Jadi kita perlu ingat paling kurang yang ini nasara, bentuk huwa. Ni dia telah tolong. Dia lelaki telah tolong. Kalau dia plural ada waw, plural lah tu nasaru. Tu. Nanti yang lain tu nasata, nasatu, nasona. Itu boleh. Itu ni 6 yang kita perlu ingat. Yang paling tapi kalau tak boleh ingat semua pun, tak tahu sangat pun, fokus kat ni nasara. Ni paling banyak. Okey? Okey, right? Sama dengan fi'il mudhari'. Dia punya untuk orang ketiga, orang kedua, orang pertama, kita ada orang pertama a dengan na. Unsur, ansuru, nansuru. Yansuru, yansuruna. Okey, yansuru ini orang ketiga, huwa. Ini form yang kita ingat. Fi'il mudhari' ada yansuru, yaktubu, yakulu, yakribu, samalah tu. Jadi kita akan dapat bentuk u. Lepas tu tansuru yang kita perlu ingat, bentuk untuk anta, orang kedua lelaki singular, dengan orang ketiga wanita singular atau feminine singular, sama. Tansuru, tansuru, exactly the same. Okay, tetapi bagi anda tahu nanti, itu konteks. Okay, konteks. Kita tengok ayat ni. Okay. Kalau tak ada soalan, saya laju sikit. Jadi ini bagaimana kita bezakan antara fi'il madhi dengan fi'il mudhari'. Kita ingat belajar semalam. Kalau fi'il madhi kita tahu dia punya dhamir di belakang. Ustu, nasarta, darabtum, darabna. Okey. Fi'il mudhari' kita tahu dia punya dhamir dengan depan. A'udzu. Yansuru. Tansuru. Kalau aku, ya dia. Ta anta engkau. Kan? Kalau ada ta ada orang kedua. Ada ya orang ketiga. Dengan na orang pertama. Okey? Right. Ni kita belajar tentang fi'il amr. Kita sampai fi'il amr kan? Fi'il amr kita ada unsuru, unsur. Bukan unsur ialah untuk singular dengan sukun. Unsur. Unsur ada dual, unsuru ada waw plural. Kalau wanita tak banyak dalam Quran tapi dia bunyi lembut sikit. Unsuri, unsura, unsurna. Ijlisi, duduklah. Uktubi. Okey, ini bagaimana fi'il amr terbentuk. Dia mula ambil daripada daripada fi'il mudhari', kita buang huruf pertama. Kalau huruf pertama kebetulan sukun, tak boleh sebut tambah hamzah. Itu jadi unsur. Jadi fi'il amr, command verb, banyakkan depannya ada hamzah dan huruf terakhirnya sukun. Yakulu, kalau bentuk kita yakulu, kita buang huruf pertama, buang ya, dia jadi kul. Sebab qaf ada dhamma, bukan macam ni nun sukun tak boleh sebut, tapi qaf dhamma dia boleh sebut. Jadi dia tak payah tambah hamzah. Jadi kul lah dia, kul. Dia buang waw ni kerana orang Arab susah nak sebut mat untuk ku. Kul susah. Jadi kul lah dia. Tu waw tu dihazafkan. Okey? Okey. Dan kita sampai di sini, mana kita berhenti di sini semalam, mana kita berlatih. Kita berlatih untuk mengenal pasti fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. So dalam latihan ni kita cuba kenal pasti fi'il. Maksud kita tahu dah, kita belajar tentang haraf, kita telah belajar tentang isim. Bagi nak kenal isim, depan dia ada alif lam, atau dia berbaris bawah, kan? Atau dia ada tanwin. Itu isim lah, atau makna lah. Makna tu kita kena belajar, kena ingat lah tu. Okey, jadi itu isim. Jadi perkataan yang bukan haraf, yang bukan isim, harus dia adalah perbuatan, dia adalah verb. Cuma kita nak kena pasti verb tu, perbuatan tu ialah fi'il mana.
sedang atau akan berlaku, telah berlaku atau merupakan perintah. Okey? Contoh pada ayat pertama. Pada ayat pertama kita boleh tak ikut apa yang dah disampaikan 3 sesi sebelum ni, kenal pasti mana satu fi'il dalam tu. Silakan. Yang tidak ada alif lam, yang tidak berbaris bawah, yang tidak tanwin. Dan Ayat nombor berapa Ustaz? ya, Ayat nombor 41 ke? ya ayat 41. Dekat skrin tak nampak ke? Ni boleh besar pula bagi. Okey. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Mana satu fi'il dalam tu? Fi'il. Senang, yang bukan isim, yang bukan haraf, itu fi'il lah. Kau tengok maknanya pun tahu kan? Kau tengok makna dia. Silakan. Hamalna. Hamalna. Okay. Hamalna adalah fi'il. Fi'il apa tu? Agak-agak. Okey. Okey, dia bila na. Fi'il madi. Na di belakang fi'il madi. Kalau na di depan fi'il mudhari' kan? Fi'il na telah berlalu lah belakang, telah berlalu. Jadi apa huruf akar dia? Hamala. Hamala. Perkataan Melayu hamala apa? Biasa dengar. Hamal Ustaz. Hamal. Mana dah hamal? Hamal. Hamil. 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 Mengandung kan? Membawa. Di hamalna. Terjemah hamalna dia fi'il madhi, na di belakang. Kami telah membawa. Okey? Itu bagaimana kita belajar nak kenal makna perkataan. Kita tengok ni isim ke fi'il? Fi'il madhi. Apa huruf dia? Huruf akar dia apa? Ha mim lam. Biasa dengar. Biasa banyak perkataan Quran ni dalam bahasa Melayu ada dah. Sekarang kita tak perasan aja. Okey? Jadi hamalna fi'il madhi nahnu. Nahnu. Kami telah membawa. Okey? Ada lagi tak fi'il dalam ni? Agak-agak ada tak? Tak ada dah. Okey, kita pergi ayat kedua. Ayat kedua, saya terpaksa padam kan sebab nak besarkan. Sekejap. Okey. Ada lagi ayat kedua? Tak nampak. Wa khalaqna Ustaz. Wa khalaqna. Okey, itu fi'il. Khalaqna. Fi'il apa tu Haji? Fi'il madi Ustaz. Fi'il madi. Kenapa fi'il madi? Na di belakang Ustaz. Na di belakang. Apa huruf akar dia? Khalaqa dan bahasa Melayu pernah dengar tak? Khalaqa. Khalaq atau makhluk. Makhluk khalaq. Khaliq. Kalau khaliq, kha alif lam qaf, khaliq itu isim fa'il. Maksud yang mencipta. Okey, kalau makhluk dengan mim dengan waw ditambah kan? Makhluk itu isim maf'ul, yang dicipta. Kan? Makhluk Allah, kita yang dicipta Allah. Allah khaliq, Allah yang mencipta. Jadi khalaqa na kami, terjemahan dia apa terjemahan dia? Fi'il madhi. Kami telah menciptakan. Kami telah mencipta. Wa khalaqna, kami telah mencipta bagi mereka. Lahum bagi mereka kan? Min dari. Okey? Misli bahasa Melayu misal. Misalnya. Ada lagi tak fi'il lepas tu? Ma yarkabun Ustaz. Yarkabun fi'il. Kenapa dia fi'il? Fi'il apa tu? Kenapa dia fi'il? Kerana dia bukan isim, dia bukan haraf. Senang je lah. Kalau kalian tanya kenapa dia bukan fi'il? Kenapa dia fi'il? Sebab dia bukan isim. Dan dia bukan haraf. Kenapa dia isim? Dia bukan fi'il, dia bukan haraf. Kenapa dia haraf? Dia bukan fi'il, dia bukan isim.
Itu aja jawapan dia. Okey. Okey, yarkabun fi'il apa tu? Mudhari'. Kenapa fi'il mudhari'? Ya depan. Ya di depan. Kalau ya di depan okey. Singular ke plural ni? Plural. Kenapa plural? Waw nun. Waw nun, ada waw di belakang. Ha? Okey. Oh, kalau ya orang pertama, orang kedua, ketiga? Ketiga. Orang ketiga. Jadi orang ketiga ada waw plural, jadi ni mereka lah. Apa yang mereka buat? Itu buat tengok huruf gua dia. Mereka buat apa? Raqaba. Raqaba. Raqib. Ini kalau masalah orang Kedah mungkin guna perkataan ni. Ada orang Kedah ni? Tak ada. Raqibu maksudnya kenderaan. Naik kenderaan. Yang kabun, mereka sedang atau akan naik kenderaan. Maya kata mereka ada berlaku dalam hidupnya sentiasa. Maya kabun. Jadi apa yang mereka kenderai? Jawapannya mereka kenderai. Okey? Itu nak beza. Jadi terus di bawah Wa ada yaquluna. Okey? Yaquluna. Okey? Bagaimana nak terjemah agak-agak? Kenapa kita panggil ni? Fi'il madi, fi'il mudhari'. 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 Sebab ada? Ya. Ya. Singular. Ya, awal. Plural. Sebab Plural, ada? Ustaz. Waw nun. Ada Hujung waw. perkataan. Sebenarnya waw je yang tinggal plural. Nun ni nanti tanda lain akan mungkin hilang nun ni. Nun mungkin berubah. Waw tu yang masuk plural. Okey? Nun ni tanda nahu dia lain. Okey, nanti kita akan belajar tu kemudian. Jadi perkataan akar ada apa? Kau. Qaf. Waw. Waw lam. Apa tu makna dia? Qalu. Qalu, qulu, berkata. Berkata. Yaquluna, jadi terjemahan dia mereka Mereka telah berkata. bukan telah, mudhari', Mereka sedang berkata. sedang atau akan berkata. Okey, jadi mereka berkatalah, mereka sedang berkata, mereka berkata. Okey, ada lagi tak fi'il? Okey. Okey, satu perkataan kuntum sini. Kuntum ni dia fi'il tapi dia bukan fi'il penuh. Dia panggil fi'il nakis ataupun dalam bahasa Inggeris verb to be. Macam is, are, was dengan were dalam bahasa Inggeris kan. Is, are, was, were. Itu verb to be. Dia bukan verb kan. Cuma verb separuh lah. Jadi kuntum ni maksud they were. Kuntum, they were. Mereka adalah telah. Dalam bahasa Melayu, mereka adalah telah. Kalau bahasa Inggeris, they were. So it's a form of verb. Tapi nanti ada ciri khas untuk kuntum ni kita akan belajar kemudian. Okay? Right. Di bawah. Ada fi'il di bawah. Ada. Wamtazu. Kita ada imtazu. Nampak dia wamtazu kan? Tu Ya. sebenarnya asalnya wa imtazu. Wa imtazu jadi dia sambung. Ini urusan tajwid lah. Wamtazu. Jadi wa tu haraf, imtazu fi'il apa tu agak? Mula dengan hamzah depan kan? Amar. Dan dia amar, dia plural. Plural kan? Ada waw belakang. Dia plural. Jadi dia arahan. Siapakah yang diarah ni? Imtazu. Jadi kamu semua. Imtazu, kamu semua. Jadi imtazu, mataza, waktu berpisahlah. Imtazu. Wa imtazu. Okay. Ini antara perkataan yang tak banyak sangat dalam Quran lah. Wa imtazu dan maka kamu semua berpisahlah. Jadi dia fi'il amr. Okey. Al-mujrimun adalah isim lah pada alif lam kan. Al-mujrimun ni isim apa ni? Isim aktif ke pasif? Fa'il. Fa'il. Alhamdulillah. Kenapa puan? Baris bawah. Garis bawah pada mana? Pada? Yang ro. Huruf kedua akar kan?
Mu tambahan, waw nun tambahan, dia punya ni Jim Romin. jim romin. Okey, jadi ra tu huruf kedua baru kasar, jadi isim fa'il, isim aktif. Jadi yang terjemahan dia yang melakukan dosa ataupun yang berdosa. Okey? Ini orang yang berdosa. Dia ada plural al-mujrimuna, ada alif lam, golongan yang berdosa. Okey? Right. Okey, terus ada fi'il lepas tu. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ilaikum apa? Ilaikum ada dua perkataan tu ilaikum. Ilaikum ila ke kum kamu, kepada kamu. Itu bukan fi'il. Haraf. Ilai haraf. Kum domi. Dome. Kum domi. Tak ilai. Ha? Ilai. Ilai haraf. Ilai kepada. Haraf campur dome. Ya, itu dua perkataan. Ilaikum. Ustaz, Kum kan domi akan terlekat pada perkataan sebelumnya kan? Ustaz, Ya. ahad tu bukan fi'il Ustaz. Kenapa dia bukan fi'il? Atau kenapa dia fi'il? Haji lagi. Ya, mau makna Ustaz. Makna lah. Okey, makna. Betul, dia fi'il. Dia fi'il ahad. Jadi kenapa dia sukun? Adakah ia fi'il amr? Tidak. Jadi kita akan belajar nanti lam ni, haraf lam. Lam dipanggil haraf jazam atau haraf yang merubah fi'il mudhari' selepasnya, dia punya huruf jadi sukun, daripada dhamma jadi sukun. Asalnya ahadu. Dia aku. Saya atau aku ana kan. Ahadu, aku perintah. Aku perintah. Ahad. Ahadu, aku perintah. Tapi bila ada lam maksudnya tidak. Atau dalam bahasa Inggeris did not. Ada ni adakah? Adakah tidak aku sebelum ni telah memerintah ilaikum kepada kamu? Alam. Lam ahad. Did not I instructed you or did not I instruct you, sorry. Did not I instruct you instruct to you all wahai Bani Adam. Oh the sons of Adam. Okay. Jadi kalau tengok sini alam ahad, adakah tidak aku perintah? Dia asalnya ahadu, dia fi'il mudhari' tetapi dal ni daripada dhamma jadi sukun kerana lam. Lam ni kita panggil haraf jazam. Haraf yang menjadikan fi'il mudhari' selepasnya baris huruf terakhirnya bertukar menjadi sukun. Untuk singular, Kita akan belajar tentang nahwu kemudian. Right? Okey, ada lagi? Bawah. Ada lagi tak? Tak budu. Ustaz. Tak budu. Fi'il apa tu? Mudhari'. Mudhari'. Singular plural? Plural. Plural. Ni kes di mana nun hilang. Waw diganti nun diganti dengan alif. Kerana keadaan nahwu dia berbeza. Kerana la ni terjemah la jangan, bukan la tidak. Kalau dia la tidak, dia ada nun. Ni nanti kita akan belajar juga nanti. Ta'budun, jadi apa maknanya puan? Jangan ta'budun. Ta orang pertama, kedua, ketiga. Kedua Ustaz. Orang kedua, ta anta. Jadi kamu, kau kalau singular, kalau plural kamu semualah. Kan? Jadi abudu ain badal. Apa tu? Ibadah. Abdi, abid. Sembah. Kan? La a'budu ma ta'budun sama kan? Jadi ta'budun kamu sembah. Kamu semualah dia plural. Kamu la ta'budu jangan kamu semua sembah. Asyaitan, sembah syaitan. Okey? Okey. Itu adalah bahagian yang kita kenal fi'il mudhari'. Dan kalau tengok di sini banyak orang ketiga. Yaqulu mana? Khalaqna tu orang pertama lah. Yaqulu imtazu orang ni mana? Ta'budu orang kedua.
yakabun, yakulu, lebih banyak. Nanti tengok dalam Quran lebih banyak orang ketiga plural. Dia punya fi'il. Sama ada madhi atau mudhari. Okey, jadi itu. Okey, sekarang ya. Ustaz nak tanya Ustaz. Silakan. In kuntum tu dua perkataan ke satu perkataan Ustaz? In satu, kuntum satu. In jika, in adalah haram jika. Kuntum, kalau dalam masyarakat satulah kuntum. Kalau ada terjemah dalam sebab pakai dua. Mereka, kamu adalah telah, tiga. Kamu adalah telah. Kuntum. Kalau bahasa Inggeris kena pakai dua. They were. Kuntum. Dia macam kana. Kana, he was. Dia sama form dia. Okey, ada soalan lain? Okey, kalau tak ada soalan lain. Okey, sekarang saya tunjuk ada juga fi'il yang kita akan nampak nanti. Dia panggil fi'il pasif, majhul. Okey, yang ni. Macam dia tak banyak seperti fi'il yang aktif. Jadi tapi perlu tahu ada wujud macam ini. Ghulibatir Rum. Dia panggil fi'il majhul. Majhul daripada perkataan jahil. Jim ha lam. Jahil. Majhul isim maf'ul kan? Majhul isim maf'ul. Dijahilkan. Tidak diketahui. Jahil. Jahil kan tak tahu. Ini tidak diketahui. Jadi tidak diketahui apa? Tidak diketahui pelakunya. Kalau macam tadi khalaqna, yarkabun, taqtulun, itu ta'budun kita tahu. Yang melakukan kami, mereka atau kamu. Tapi dalam ni tak tahu. Macam ghulibatir Rum, di mana kalau dia fi'il mati biasa, ghalaba. Ghalaba. Ghalabat telah kau ni dan ini perempuan. Asalnya ghalabat. Asalnya ghulibat ni. Dia kalau ghalabat itu fi'il mati biasa. Dia ghulibat dengan ui. Maksudnya huruf pertama ambil dhamma, huruf kedua ambil kasrah. Ghulibat. Jadi kalau terjemah ni, Rum telah dikalahkan. Rum telah dikalahkan. Ini majhul. Dia macam ke bawah husyira. Telah dikumpulkan li Sulaiman junuduhu. Dia dikumpulkan Sulaiman tenteranya. Tenteranya dikumpulkan untuk Sulaiman. Terjemahan selalu kita baca belakang dulu. Tenteranya telah dikumpulkan untuk Sulaiman. Rum telah dikalahkan. Siapa yang kalahkan Rum tak ada. Daripada perkataan ni tak nampak siapa yang melakukan perbuatan mengalahkan Rum. Sama juga kan? Dikumpulkan bagi Sulaiman tenteranya. Siapa yang kumpulkan Sulaiman? Siapa yang kumpulkan tentera dia? Tak tahu. Itu panggil majhul. Itu dia pasif. Dia pasif. Verb yang pasif. Okey. Dan untuk mudhari' pula dia bunyi ua pula. Kalau madi tadi ui, kalau mudhari' dia ua seperti yang ni. Hasiban nasu ayyutraku dibiarkan, ditinggalkan, yutraku, ditinggalkan. Jadi dia ada sukun yut tapi bunyi syllable kedua bunyi ua. Jadi ditinggalkan atau dibiarkan. Atau sini wahum la yuftanun dan mereka tidak diuji. Ini mereka tidak diuji. Jadi dia ada di situ. Macam isim maf'ul lah dilakukan tapi ini fi'il. Ini fi'il pasif dipanggil, fi'il pasif. Kita kena kalau kita baca terjemahan ni tengok kenapa yang ni ada di pula, tak ada mereka yang bukan mereka yang lakukan tapi mereka dilakukan. Seperti macam tusamma, dinamakan, tusamma. Jadi bila ua fi'il mudhari' dia akan jadi majhul. Kalau fi'il madi ui, ghulibatir Rum, kutiba ya ilal ladzina amanu, kutiba kumusyam, kutiba alaikum, kutiba diwajibkan, dikutibah, dikutubkan, dikitabkan
atau dituliskan atau masuk diwajibkan. Kutiba alaikumusiyam. Itu sama. Itu I dengan UA. Itu untuk ambil perhatian bahawa ada setengah-setengah PL itu adalah bentuk pasif. Okey? Ustaz, Ya. tak berapa nampak lah Ustaz Tak nampak? daripada Madi tadi. Madi. Kalau bentuk madi, yang ni kan. Kita tengok kalau bunyi dia UI maksudnya kalau huruf pertama mengambil dhamma, huruf kedua mengambil kasrah. Okey? Kalau fi'il madi biasa dia ghalaba atau macam kataba. Kataba dia telah tulis. Okey? Tapi kalau kutiba dia telah ditulis. Nampak tak? Itu ni. Jadi tak banyak perkataan ni dalam Quran, tak banyak seperti fi'il mudhari atau fi'il madi biasa. Tapi ada di setengah-setengah tempat. Jadi kita tahu wujud perkataan bentuk tu. Dan husyira sama. Husyira. Kalau fi'il mudhari yahsyuru atau hasyara fi'il madi biasa. Tapi dia nak ni jadi husyira. Huruf pertama ambil dhamma, huruf kedua ambil Kalau Madi hasyara. 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 Jadi husyira. Seperti macam fi'il mudhari yutraku, kalau fi'il mudhari biasa yatruku. 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 Itu fi'il madi biasa. Kalau yutraku, itu fi'il madi majhul. Ya Ustaz, saya nak salin. Yatroku. Yatraku. Kalau yatroku mudhari' biasa kan? Bila tukar kepada yut, jadi pasif. Pasif, betul. Okey. Tapi dia ada saya tunjukkan kalau ada perbezaan saya beritahu nanti. Sebab dia ada yang rubai kadang-kadang dimulai dengan u depan. Tapi itu dia akan yutriku. Yutriku. Dia ada yutriku atau yatriku, ada juga. Ya, yang ni yang tusamma ni lain daripada yutriku tu. Sama-sama. Tusamma. Tusamma. UA. Tusa. U dengan A. U dengan A ataupun U dengan A dengan juga. dhamma. Tak, U dengan A juga. Dhamma fathah. Yang ta tu tak ada bunyi kan? Ta tu kan. Yang atas yutroku tu, U dengan ya dengan ra dikira. Ya, betul. Oh, yang ni UA. yang ni ta dengan sa. Yang ni yang sukun tu tak dikira. tak kira. Yufta. Okey. Right? Okey, ini kita belajar tentang bagaimana bentuk fi'il ni. Okey, kejap. Okey. Saya clearkan ni. Kita belajar tentang fi'il maskulin feminin, ganti nama ketiga untuk fi'il. Kata kita ambil kataba. Kita ambil kataba. Hopefully saya okey. Kataba kan? Maskulin singular. Ganti nama ketiga. Kataba. Jadi dia telah tulis. Kataba dia telah tulis. Dia lelaki telah tulis. Kan? Okey. Kalau dual macam mana? Kalau dual macam mana? Ni fi'il apa? Ganti nama ni fi'il madi kan? Ya. Fi'il madi. Okey, madi. Jadi kata apa? Kalau dual macam mana? Dual. Macam mana bentuk dual? Kataba. Kan? Ada tambah alif belakangnya kan? Ya. Ada tambah kaf, ta, ba. Alif panjang.
Kataba. 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 Saya maaflah ini. Kataba. 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 Kalau plural Katabu. tambah waw alif aja kan? Mm-mm. Hilang satu rumah tak apalah. Jadi katabu ada alif dan hujung dia alif dia selalu ada kosong. Maksud alif tak dipakai, tak diguna tu sebagai untuk bezakan aja. Yang jadi mat waw dia aja. Okey. Okey, jadi kalau plural ganti nama orang kedua lelaki macam mana? Kedua lelaki. Katab tambah katab beta Katab. di belakang kan? Katab ta. Ini ba, ni ta. Katabta feminin. Katab ta. Feminin. Tak, kalau family katabat. Katabat. Katab. Sebenarnya tak payah ingat sangat tak apa pun. Katab ta. Anta di belakang. Engkau telah tulis. Kataba, dia lelaki telah tulis. Kataba, mereka dua telah tulis. Katabu, mereka ramai telah tulis. Kan? Okey, kalau ganti nama pertama? Aktab. Mati. Di Madi. belakang. Fil mati. Katabi. Bukan. Katab tu. Ta tukar waw, tukar dhammah. Sama ni. Kata betul. Tu tak payah nak hafal kalau belajar agak ni dia kena hafal kan. Dia last sekali dhammah. Ini dhammah kata betul. Okey. Kata betul. Apa beza dengan katabi? Katabi. Kitabi. Kitab saja. Tak ada katabi. Kitabi. Kitabi itu kitab aku. To be. Apa beza dia dengan ya dengan ta ni? Kitabi. Kitabi itu untuk isim. Itu bukan fi'il. Kitab saya. Kan? Kataban ni perbuatan. Kalau kitab, kalau bagian ni kitab kan? Kitab. Astagfirullah. Sekejap tak cantik pula. Kalau kitab, dia sama juga kaf, ta, ba. Kan? Ini dia punya baris lain. Jadi kaf baris bawah. Kita terbalik tu. Ini terbalik ni. Kita astagfirullah. Terbalik. Okey, kitab. Ini kitab. Dia asal kitabun. Kan kalau tak ada lim dia ada tanwin kan. Dan itu kitabun, satu kitab. Cakap kitab saya kan. Tukar tambah ya di belakang. Ya selalu ya bentuk balik maksudnya. Dan tanwin hilang lah. Kan? Ya. Jadi kitabi, kitab aku, kitab saya. Okey? Okey? Itu beza. Itu beza dia punya itu kitabi, tapi huruf akal dia sama. Okey? Ya ni katab tu Ni katab tu. Katab tu kalau plural untuk orang ini kami macam mana? Kalau kami? Kalau kami belakang dia apa? Nah. Kata benar kan? Kalau dua dengan plural sama kan? Dia sama. Ni katab. Nah. Okey? Kata benar tu. Nah di belakang tu nahnu kami. Kalau tu di belakang aku untuk fi'il madhi. Katab tak. Ni kalau dual katab tuma.
Ni belakang dia tukar je. Ingat belakang dia. Ni belakang dia tuma. Tamain. Belakang dia, contoh belakang dia je. Kan? Katab tuma. Kalau ada plural, katab tum. Tamim tum. Okey, katab tum. Belakang dia. Ingat belakang dia. Kataba, kataba, katabu. Katabta, katab tuma, katab tum. Katab tu, katab na. Itu yang perlu ingat, paling banyak kataba. Dengan kata benar atau khalaqna tadi kan. Khalaqna, ja'alna, hamilna, hamalna. Okey. Itu yang perlu ingat saya tunjuk hanya yang lelaki. Yang perempuan tak payah ingat dulu. Nanti kalau kenal lelaki pasti kenal perempuan kan. Sebab bentuk dia tahu dah, bentuk dia nampak. Kan? Tapi ni mungkin pertama kali nampak kan, dia tak nampak ni. Nanti kalau kita baca Quran lagi, insya-Allah kenal bentuk dia. Okey? Right? Okey, kalau kita pergi fi'il mudhari' pula. Fi'il mudhari', ni saya buang yang ni dulu. Fi'il mudhari'. Kita ambil katabah juga boleh, silakan. Okey, kita katabah, kita ada apa juga akan sama, katabah. Katabah. Okey? Buat akal dia kan? Katabah. Ba. Tambah, kalau tu tambah ya. Kan? Tambah ya. Kan? Jadi, ini ambil sukun, yaktubu. Bunyi dia baris kena ingatlah. Kataba yaktubu. Kan? Kataba yaktubu. Kan? Kalau ada plural, yaktu tambah yaktubani. Yaktubani. Sama juga. Ambil yaktu. Kita ni. Saya dah tukar merah pula. Tak apa, ambil merah terus. Ya. Okey, kita tambah yaktubani. Tambah belakang. Ba. Tambah nun alif. Ba nun. Okay. Yaktubani. Okey. Kalau ada plural, tambah waw nun. Plural. Ni dual. Kalau ada plural, tambah waw nun. Waw nun di belakang. Dan nun berbaris patah. Yaktubuna. Nampak tak? Okay. Kalau yaktubuna, kita tengok yak. Tubuna. Okey. Yaktubuna. Ni dhamma lah. Ni sukun. Yaktubuna. Nampak tak? Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Orang ketiga. Kalau orang kedua, ya tadi ta. Jadi kataba juga. Kataba juga. Kan? Jadi yang depan pun tukar juga. Jadi sama juga dia punya tulisan. Cuma 2 titik ke atas. Kan? Tu tak tubuh. Ni bah. Ni tak dhamma. Tak tubuh. Orang kedua. Orang kedua hantar tak tubuh. Engkau tulis. Kau sedang hantarkan tulis. Ni. Jadi tak tubuh, tak tubani. Kau bawa apa? Tak tubuna. Ambil atas dia. Ini yak tubuh, yak tubani, yak tubuna. Tak tubuh, tak tubani, tak tubuna. Yang dua tak ingat pun tak apalah. Yang dua tak jangan ada. Okey. Lepas tu kalau ana. Sama juga. Akal dia katabah. Cuma ada alif. Hamzah. Hamzah ada baris atas. Aktabah. Aktubu. Semua belakang. Ini bukan mudhari u. Kalau madhi a.
Kataba. Ni taktubu, aktubu. Aktubu. Maksudnya kita tunggu ni sudah silap. Kita ni ba. Aktubu. Doma. Aktubu. Kalau kami macam mana? Kalau kami tulis. Apa kataan dia? Na di depan kan? Nun di depan. Kan? Jadi macam mana? Jadi kalau kami nak tubuh lah. Kan? Sama juga. Kaf, ta, ba, tambah nun. Nun ke atas ini. Nak, tu, bu. Na ni yang berubah. Ni Hamzah, aku, saya. Na kami. Ta kau. Ya dia. Kalau dah ada waw dia plural. Mereka. Tak tubuna kamu semua. Nak tubuh kami aktu itu je. Ini yang paling banyak. Kalau perempuan ada, perempuan sama juga. Kalau perempuan dia pun tak tubuh kan. Sama exactly. Cuma ada punya lain tak tubah ni. Dia belakang dia lain. Itu kita boleh ingat nanti boleh nampak. Tak payah risau nak hafal semua. Yang kita tahu bentuk dia berubah macam tu. Kataba yak tubuh kan ni. Jadi itu. Yang kita tahu kita Quran kita tahu. Kita tahu apa maksudnya. Cuma kadang-kadang kita tahu tu aku, dia, mereka ataupun dia lelaki, dia perempuan, dia tahu. Cuma makna perkataan tak tahu. Kalau kita tak tahu dia punya huruf akar lah kan. Huruf akar tu vocab lah. Lama-lama kita baca Quran, macam kita baca Al-Fatihah 17 kali satu hari paling kurang dengan salat wajib dia. Takkan boleh dah tahu pelajaran ni tak boleh ingat makna setiap perkataan. Itu maksud saya. Kita belajar Quran setiap hari. Dalam solat, dalam Ramadan setiap hari kita baca. Patutnya kita setiap hari baca Quran. Tak payah tunggu Ramadan. Dan keberkatan dia insya-Allah. Tenang jiwa, hidup punya, kita punya fikiran pun lebih lapang dan lebih produktif insya-Allah. Hari ini saya tengok satu video menyatakan seorang anak tu dia ibu tunggal kat Australia. Dia bersakar anak dia pada sejak lahir suami ceraikan dia tapi dia didik dengan Quran aja daripada kecil. Dah umur 2 tahun. Dia dengarkan Quran, sampai umur 10 tahun dia dah hafal. Budak tu kata, mak saya ajar saya Quran saja. Saya belajar Quran pada awal. Tapi bila saya sekolah, Allah ajar saya semuanya, semua perkara. Dan dia jadi top student kat sekolah dekat Australia. Budak-budak Arab duduk kat Australia, sekolah bahasa Inggeris. Dia top student. Dan dia tu umur 10 tahun sekarang. Okey? Jadi belajar Quran insya-Allah. Jika kita baca Quran insya-Allah jiwa akan lebih tenteram dengan kita lebih banyak amal. Okey? Okey, sekarang kita buat latihan pada Quran. Ustaz. Ada soalan? Kata ganti nama kedua tu yang dua. Dia jadi taktubana. Taktubani. Taktubani. Yang tu taktubuna. Taktubuna. Betul. Yang plural. Taktubuna. Betul. Itu nak faham pattern tu aje. Okey? Ni pun dah nampak pattern dia macam mana kan? Yang kita tengok pattern je. Tengok pattern. Tak payah nak hafal perkataan. Tengok pattern cukup. Okey? Right? Okey, sekarang kita berlatih pada Quran. Kita sekejap. Saya nak stop share. Okey, kita berlatih pada Quran. Tak ada ke Quran saya ni? Tak ada lagi. Ya. Kita akan bincang surah Al-Fatihah. Kita
kita dah belajar sikit-sikit tentang isim minggu lepas kan, kita ulang balik. Kita analyze Al-Fatihah dari segi perkataan je dulu. Dalam Al-Fatihah semua lengkap. Jenis perkataan, jenis nahu, lengkap semua. Jenis fi'il semua ada. Jadi kita cuba kaji Al-Fatihah dulu. Sekejap. Nampak Al-Fatihah kat skrin? Belum? Tak nampak? Nampak? Tak ada? Belum. Sekejap. Okey, kita ada Al-Fatihah kat skrin kan? Okey. Okey, sekarang kita bincang surah Al-Fatihah dari aspek semua, aspek perkataan, dari segi isim, haraf, fi'il, perbuatan dan bentuk-bentuk isim, bentuk-bentuk fi'il. Okey. Jadi kita di atas ada Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita nak terjemah satu perkataan, satu ayat, kita kena tahu bezakan perkataan-perkataan dalam ayat tersebut. Contoh, dalam Bismillahirrahmanirrahim ada berapa perkataan situ? Cuba teka. 4 Ustaz. 4. Okey, Haji saya tu keempat. Ada lagi cubaan? 5. 5. Ada lagi? Okey, jawapannya 5. Betul. Okey Puan, apa 5 perkataan itu? Ba. Ba. B. Okey, B. Lepas tu ismi. Allah. Ba dengan nama. Ismi nama. Lepas tu? Allah. Allah. 3. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Okey, 4. 4 dan 5. Jadi di situ kita ada berapa, apa perkataan itu? Ba tu apa? Haraf. Yang lain? Ismi ke sebut? Ismi. Isim. Isim. Semua tu isim. Allah isim. Ar-Rahmani isim, Ar-Rahim isim. Ya? Okey. Cuma Allah ni lam jalalah, nama kita kenal lah. Walaupun walaupun dia patah gitu tapi sebut Allah panjang kan? Kita kenal. Okey. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Ar-Rahmani adalah Isim. Isim nakira ke makrifah. Yang dikenal ada alif lam, yang dikenali lah makrifah lah. Saya tak ajar banyak istilah sangat. Cuma apa bezanya Ar-Rahmani dengan Ar-Rahim dengan isim dia? Dia ada isim biasa. Dia bukan isim maf'ul atau isim fa'il, kan dia isim biasa. Ya, dia isim biasa. Cuma Ar-Rahmani kita tengok ada alif. Ada alif lepas mim. Alif kecil tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif tu tambahan lepas huruf kedua. Tu dipanggil mubalaghah. Mubalaghah maksud kesangatan. Jadi huruf akar dia ra, ha, mim. 3. Alif nun tu tambah. Nun tambah. Macam Al-Quran pun tambah. Ar-Rahman dia tambah. Dia tambah alif tu jadi dia mubalaghah maksud kesangatan. So terjemah dia yang amat pengasih. Kalau dia isbat pada Allah yang maha pengasih. Ya, sama dengan Ar-Rahimi, ya tu dia ada mat panjang dia. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Al-Azimi, Al-Alimu, kan? Itu semua yang amat. Dia Ar-Rahimi yang amat penyayang. Itu bagaimana kita kenal ada makna satu perkataan dengan maksud dia dia kesangatan. Berarti kita belajar isim fa'il dengan isim masdar yang menunjukkan kesangatan macam katibun, dia yang menulis. Kalau katibun bezakan, katibun itu fa'il. Kalau katibun ada ya kat belakang ta tu kan. Katibun itu adalah dia menjadikan dia
kerjaya dia seorang penulis. Dia amat menulis. Kan? Okey, right. Terus kita di bawah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berapa perkataan itu? Ustaz, sebelum Ustaz. Yes, ya. Alif lam tu Ustaz, bukan kalau Islam tu menunjukkan khusus Ustaz. Dia ada Boleh kita dua kata keadaan. Khusus yang kalau dalam bahasa Inggeris the lah. Kau terjemah dengan bahasa Inggeris, in the name of Allah, the most beneficent, most merciful, kan? Most beneficent or most compassionate, most merciful. The most. The. Tapi kalau kita ada alif lam, alhamdulillah, dia bermaksud juga umum. Maksud kalau terjemahan alhamdulillah, setengah terjemahan kata pujian tertentu. Itu tidak tepat. Dia lebih pada terjemahan pada segala pujian. Maksud all praises. Macam kita katalah the boys, semua lelaki. Kan? The men, semua lelaki. The man, al-rijal, masuk manusia. Itu masuk umum, maksudnya umum. Dia boleh konteks macam ni kalau dengan Allah khususlah untuk Allah. Tapi kalau alhamdulillahirabbil alamin, jadi kita tak cuma pujian itu atau pujian tertentu. Ada makna alhamdulillah segala pujian. All praises. Okey? Boleh Haji Syahri? Okey Ustaz. Jadi berapa perkataan dalam ayat ni? Alhamdu satu, Satu. Allah satu, Rabbi satu, Alamin satu. 4. Okey. Siapa teka bukan 4? 4 Ustaz. 4. Okey. Dia 5. Robbi. 5. Li ni satu perkataan ni li. Oh, terlepas pandang. Betul Ustaz. Selepas pandang. Kata kenapa Allah berbaris bawah? Kan? Sebab ada haraf sendi kan tu, lillahi. Dia kata okay. Dalam perkataan ni isim ada 4 isim, 1 haraf li kan. Isim semua tu singular ke plural? Rabbi satu, Betul. Allah satu, Betul. Alhamdu Pun satu. satu. Alamin banyak. Alamin banyak. Al-alamin banyak sebab dia dengan yanun atau wanun belakang. Dia asalnya wanun jadi yanun. Kita akan belajar kenapa jadi yanun. Kenapa wanun jadi yanun. Kata belajar semua ni, itu nahu. Itu nahu. Di al-alamin banyak ni jamak. Ni sekalian alam. Banyak alam. Kalau dalam bahasa Inggeris, saya kadang-kadang lebih suka terjemah pada bahasa Inggeris sebab dia lebih sesuai. Lebih senang nampak. Macam gini kan. All praises are for Allah, the Lord of the world. Ada of sini. Kenapa ada of? Ini kita akan belajar nanti. Rabbil alamin. Dia kata mudhaf ilaih. Okey. Kalau Melayu Tuhan sekalian alam. Jadi nampaklah juga tapi dia tak menunjukkan hubungan hubungan dalam bahasa Arab tu. Okey, tak apa. Kita alhamdulillah rabbil alamin. Segala pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam. Jadi kita tahu, jika kita belajar isim, kita bezakan mana singular, mana plural, mana masculine atau feminine. Ini semua masculine sebab tak ada ta marbuta di belakang, ta bulat dan tak ada ta maftuha kan. Okey? Right. Okey, terus di bawah ni senanglah, dah ulang kan. Ar-Rahmanir Rahim sama. Segala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Okey, terus Maliki Yaumiddin. Ada soalan? Ya. Okey. Maliki Yaumiddin. 3. Okey, Maliki Yaumiddin 3. Semua singular atau plural? Ada plural tak? Din. Din. Itu singular. Bukan. Dia bukan plural. Kalau dia plural belakang dia nah. Oh ya. Dia din ni dia punya memang perkataan asal dia ada nun di belakang. Dain. Agama dain dia atas pada dain, hutang.
Ad-dain asalnya hutang. Jadi ad-din. Jadi sebenarnya kalau Malik Yaumiddin terjemahan raja hari pembalasan kan? Hari pembalasan, hari hutang, hari balas hutang. Itu. Okay, now ada tak isim fa'il dalam tu? Isim fa'il. Isim fa'il. Dia ada Maliki, Malik. Kenapa isim fa'il tu? Dia Di bawah, ada Ustaz. Ada apa? Baru Ada tengah tu. apa di bawah? fathah. Ada alif. Ada alif. Dia ada mat alif tu. Mat. Malik dia panjang. Kalau kita kata Mekah dia baca pendek. Malik Yaumiddin. Kalau di sini baca Malik Yaumiddin. Ada beza. Ada bila Malik masuk raja. Malik masuk raja. Dan bila Malik yang melakukan kerja raja. Jadi authority, penguasa. Tu. Jadi tu bezanya. Kalau Malik raja, Malik yang punya kuasa, yang berkuasa. Yaumi hari, ad-din hutang. Jadi yang menguasai hari pembalasan. Okey, jadi kalau kita baca ayat ni kita sebut dengan nama Allah Maha Penyayang. Bila imam baca Alhamdulillahirabbil alamin. Dia bagi Allah, Rabb sekalian alam, bukan alam dekat bumi je. Alam seluruh alam kita cukup luas kan. Alam universe kita berapa luas. Berapa besar tu. Dan juga bukan aja alam gaib, alam nyata, alam gaib pun. Alam barzah, alam jin, alam laut, semua tu Allah menguasai. Okey, itu maksud. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah banyak beri kita nikmat-nikmat. Tetapi pada ayat ketiga, Malik Yaumiddin, kita akan dipersoalkan, kita akan dipertanggungjawabkan. Dain, hutang. Apa yang kita hutang pada Allah, Allah akan persoal. Everything will be accounted for lah kan. Okey, terus di bawah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berapa perkataan tu? Iya satu, ka satu, na'budu, Okey. wa, Okey. iya, Okey. ka, Okey. nasta'in. Alhamdulillah. Okey. Okey, jadi okey, ka tu apa? Ka, iya, kamu, kau. Kau, dia domir lah, pronoun ganti nama kan. Wa tu apa? Dan haraf. Haraf. Iya apa? Iya hanya padamu. Hanya padamu. Iya ni bentuk isim juga. Dia jarang berlaku tapi adalah hanya. Hanya. Iya ni hanya. Wa iyyaka dan hanya pada engkau, hanya engkau. Isim Ustaz Isim. Iya itu. Okey, na'budu nasta'in apa tu? Isim ke bukan? Na'budu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari', bila ada fi'il mesti ada yang melakukannya kan? Siapa yang melakukan tu? Pelaku tu siapa? Na'budu. Kami. Di depan ada na kan? Dah masuk kami. Jadi akan ada ain badal abdi. Na'budu, kami sembah. Dan nasta'inu apa dia? Kami beribadah. Kami meminta. Minta pertolongan. Mari datang minta tu. Meminta, nasta'in. Mana yang datang minta? Cinta, Ustaz. Pinta tu minta. Ain ya nun asalnya ain waw nun. Ain aun tapi bila ain babil baris bawah, waw tu jadi ya untuk mudahkan sebutan. Ya ain ni tolong. Na tu kami tolong. Jadi datang minta tu mana? Ini cinta. Huruf yang ada cinta bermaksud cinta ni maksudnya minta. Seperti macam astaghfir. Aku mohon, aku minta ghafar ampun, aku mohon ampun. Kan? Kalau istighfar, mereka mohon besar.
Ustaz, banyak tak sinta ni dalam Quran? Ada. Tak sebanyak ni ada, tapi tak sebanyak ni ada. Ada. Macam mustaqim pun sama. Mustaqim ni sinta. Ha. Sinta mustaqim. Ni dia sampai kat mustaqim kemudian. Dia baca. Nasta'inu, jadi kami mohon pertolongan. Kami mohon pertolongan. Jadi, iyaka, pada engkau kami sembah, pada engkau kami pertolongan. Jadi untuk kita menghadapi hari Maliki Yaumiddin ni, di tazkirah pula. Nak menghadapi Maliki Yaumiddin ni, kita nak pastikan kita lulus. Ini kita kena minta. Ini yang hubungkan kita. Masuk kita minta pada Allah nak apa? Kan? Kita sembah Allah, kita minta. Kita nak pandai baca Quran, kita nak pandai faham Quran ke, nak tetap Allah perhatikan kita dalam kebaikan segi ayat-ayat ke, itu minta kat sini kan. Okey? Right. Terus lepas tu ihdinas siratal mustaqim. Berapa perkataan ada? 4 Ustaz. 4. Mana dia? Apa dia? Ini alfa dia. Ihdi 1. Ihdi 1. Okey. Na 1. Okey. As-sirata Betul. al-mustaqima. Alhamdulillah. Ihdi itu apa? Tunjuk. Tunjuk. Isim ke fi'il? Fi'il Ustaz. Fi'il amar Ustaz. Fi'il amar. Ihdi. Na jadi objek dia. Ihdi maksud ihdi engkau tunjuk. Ihdi. Kan? Dia ihdi engkau tunjuk. Na kami. Na jadi objek dia lah. Ihdina. Itu 2 perkataan. Tunjukilah kami. Lepas tu kita as-siratal al-mustaqim. Al-mustaqim isim apa ni? Depan dia mu. Kalau depan mu harus isim fa'il atau isim maf'ul kan? Dia fa'il ke maf'ul tu? Mustaqim. Cari urut akar dia. Jangan tengok. Isim fa'il. Isim fa'il. Alhamdulillah. Tahniah. Kenapa isim fa'il? Qaf tu baris bawah. Urut kedua. Qaf bukan. Ya. Ya. Akar dia qaf ya mim. Qaf ya mim. Ya tu sama dengan baris bawah. Ya kan bunyi i kan? Itu mustaqim. Jadi dia isim fa'il. Jadi cinta mohon. Mim masuk yang. Okey. Dia jadi alif lam. Dia anulah maksud fa'il tadi. Yang memohon atau mencari kelurusan. Qim tu kum, berdiri tegak, lurus, berdiri lurus. Jadi as-siratal al-mustaqim, jalan yang mencari kelurusan. Kalau kita tengok terjemahan asal yang jalan yang lurus kan. Tapi kalau tengok daripada mustaqim yang mencari kelurusan, maksudnya satu bukan yang aktif, maksud bukan kita baca aja, kita ikut aja orang jadi jalan lurus. Kita kena baca, kena faham. Sebab cari, mohon kan. Dia kena ihdina, tunjukilah kami jalan yang mencari kelurusan. Okey, terus Ustaz. Ya. Ada sinta tu Ustaz. Al-mustaqim. Mana sama dengan nasta'in tu Ustaz? Dia mohon. Kalau nasta'in dia fi'il. Kan? Kami mohon pertolongan. Kan? Kalau sini mustaqim. Mustaqim isim fa'il. Yang melakukan tu kan? Yang memohon pertolongan. Yang memohon kelurusan. Yang memohon kelurusan. Jadi yang golongan dia yang as-siratal mustaqim, jalan yang memohon kelurusan. Jalan yang mencari kelurusan. So kita kena pilih jalan yang kita kena ada ilmu lah. Maksudnya kalau nak cari kelurusan tu mesti ada ilmu. Aktif. Kena fikir yang ni betul ke tak betul. Itu maksudnya. Maksud satu perkara yang perlu dilakukan selalu. Okey? Okey? Ada soalan lain? Okey. Ingat kalau depan mu, kalau setiap perkataan mula mu itu isim, dia sama isim fa'il, isim maf'ul. Bagaimana nak bezakan? Tengok urut kedua akar. Dalam hal ni ya baris bawah, ya tu macam baris bawah lah, ada bunyi i. Ya al-mustaqim yang mencari kelurusan. Okey. Terus kejap sini ke atas sikit.
Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Berapa perkataan? Sirat Sirat alladzi alladzina an'amta an'amta. alaihim. Okey. Alaihim satu Alai- perkataan ni. Dua Ustaz. Dua. Atas mereka kan? Alaihim. Alaihim. Okey. Roy, tu terus habiskan. Ghairi Ghairil maghdubi al-maghdubi. Tak. B. Al-maghdubi. Ghairil maghdub. Al-maghdubi. Satu perkataan. Hmm. Alaihim sama. Wala. Dhalim. Kan? Okey, kita adalah ayat ni. Kita ada sirata jalan, sama juga as-sirata. Ini ada alif lam, tak ada alif lam, dia sambungan. Kita tahu ini rujuk pada ni. Itu allazina, apa maksud allazina? Orang-orang yang, mereka yang. An'amta, apa maksud dia? Isim ke fi'il ni? An'amta, ta di belakang. Fi'il. Fi'il apa? Fi'il, ta di belakang, dhamir di belakang. Fi'il, madi. Kan? Apa huruf akar dia? Apa huruf akar dia? Nun aim ta tak? Nun ain mim. Nun aim mim. Nikmat. Nikmat. An'amta, engkau telah bernikmat. Ini kita akan baca. Kenapa ada hamzah depan? Nanti sekarang saya tangguh dulu. Jadi ini maksudnya engkau telah bernikmat. Engkau telah bernikmat. An'amta. Okey, ini fi'il madhi. Ta di belakang. Jadi engkau telah bernikmat. Okey. Alaihim apa maksud dia? Atas mereka. Atas mereka alaihim. Okey, senang. Ghairi. Ghairi ni isim. Ghairi dia macam isim zaraf, macam zaraf. Dia adverb, dia macam adverb. Adverb tu zaraf. Ghairil maksudnya bukan. Ghairil bukan. Okey, tengok al-maghdubi. Isim ke fi'il? Isim Ustaz. Isim apa ni? Haji Sa'id. Maghdubi. Isim biasa ke bukan? Biasa. Biasa. Ada mim, ada waw tu. Type A apa? Oh, type A. Ini Isim maf'ul. ya betul, alhamdulillah. Tahniah. Isim maf'ul. Dia ada mim dengan waw. Apa huruf akar dia? Ghadaba. Ghadaba. Ghadaba apa makna dia? Ghadab. La taghdab. La taghdab. Jangan marah di Jangan muka. marah. Jangan marah. Marah. Ghadaba. Kalau maghdubi, apa? Kalau isim maf'ul terjemahan dia? Jalan Yang dimurkai. yang dimarahi lah. Kan? Ghadab pun marah. Al-maghdubi, Ghadaba. golongan yang dimarahi, yang dimurkai. Itu jadi terjemahan dia al-maghdubi tu. Yang dimurkai. Ghadaba marah, al-maghdubi isim maf'ul yang dimarahi atau yang dimurkai, samalah. Ya. Tu alaihim maknanya sama kan? Alaihim atas mereka. Isim apa Ustaz majhul? Isim maf'ul. Maf'ul. Isim pasif. Isim pasif. Dia ada fi'il pasif, ada isim pasif pun ada. Itu kena bezakan. Yang itu isim pasif, fi'il pasif tadi macam guliba, husyira tu kan. Itu fi'il pasif. Ini isim pasif. Ini al-maghdubi, golongan yang dimurkai. Murkai. Okey, lepas tu alaihim atas mereka. Wa apa maksud wa? Dan La maksud la? Tidak. Ad-dallin. Isim kan? Ada alif lam.
Isim apa ni? Dolin. Alif lepas do tu. Isim apa? Isim fa'il. Isim fa'il tab'in. Dolin. Apa huruf akar dia puan? Do, Dot, dot, Apa? lam. Dot lam lam. dot lam lam. Dolala. Apa maksud dolala? Sesat. Sesat. Jadi kalau dolin apa terjemahan dia? Jalan Dan, orang. dan bukan dan tidak dolin. Isim fa'il yang apa? Sesat. Orang-orang yang sesat. Yang melakukan kesesatan. Yang sesat. Okey? Yang melakukan sesat. Okey? Yang melakukan kesesatan. Jadi kalau terjemahan daripada atas, boleh baca terjemahan. Haji Syahir tolong sila daripada awal. Dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Okey, terus. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, yang memiliki hari kemudian. Okey, Malik milik sama. Raja menguasai sama. Okey. Akan Engkau kami sembah dan akan Engkau kami minta pertolongan. Okey, betul. Tunjukkanlah oleh Engkau akan kami jalan yang lurus. Okey, boleh, okey. Boleh. Ihdina. Okey, engkau tunjukilah kami. Ihdi. Kau tunjukilah kami. Okey. Cakap jangan tunjukkanlah oleh engkau. Cakap engkau tunjuk aku. Dengan Allah ni kita boleh aku engkau. Allah panggil kita engkau ke engkau kan? Ya. Anta Rabbi, engkau Tuhan. Selalu rapat. Kita dengan raja pun tak boleh kena baginda hamba. Kan? Kena halau. Aku. Dia dengan Allah kita aku engkau. Okey. Dina, sure. Jalan orang-orang yang telah jalan orang-orang yang telah, kalau dalam ni memang engkau Ustaz, saya baca engkau Ustaz. Mana? Dalam terjemahan ni memang dia gunakan perkataan engkau. Okey, tak apa. Engkau tunjukilah kami. Tunjukkanlah kami Tunjukilah kami jalan yang lurus. Atau Jalan yang lurus. Jalan yang mencari kelurusan. Al-Mustaqim kan? Ya. Okey, siratal ladzi bukan orang yang diberkahi ke atas mereka. mana siratal Jalan orang-orang yang beri nikmat. Orang-orang yang Jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat Engkau telah beri nikmat. Kan? kepada mereka. Atas mereka terus puan? Bukan jalan orang-orang yang dimurkai Mereka yang dimurkai. dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Ya, betul. Jadi kalau kita baca Fatihah lepas ni, perhatikan setiap perkataan maknanya. Beza dengan kita hafal makna setiap ayat, kita tahu. Okey, beza. Walaupun kita tahu maknanya, Fatihah dah baca lama kan. Jadi bayangkan kalau surah-surah lain yang tuan-tuan baca, puan baca, boleh faham macam ni. Setiap perkataan faham. Ya, kata basic boleh faham. Maksudnya kena ada usaha lah. Siap isim, siap fi'il lagi Ustaz. Ada bulan, 2-3 tahun, tak apa. Asalkan baca Quran, perhatikan. Baca Quran, perhatikan. Tahun depan ni Ramadan dah separuh lah kan. Nanti tahun depan insyaAllah Ramadan berbeza untuk tuan dan puan-puan. InsyaAllah Ustaz. Kena ada usaha aja. Sebab Quran ni kita baca ulang-ulang. Alam tara kaifa fa'alka bi asbil. Berapa tahu tiap perkataan? Tak tahu sekarang kan? Tahu dari segi makna ayat demi ayat kan? Itu pun sama-sama. Sekarang kita boleh pergi pada setiap perkataan tu. Dan kita baca sekali mungkin tak ingat. Kedua kali, 10 kali, dah masa sebulan baca dah ulang berapa kali? Alam tara kai. Takkan tak ditambah kita punya vocab. Ya Ustaz. Okey? Itu kena ada usaha je. Okey? Okey, Ya. kita take 5 sekarang, kita sambung lepas ni. Okey? InsyaAllah. Okey Ustaz, insyaAllah. Okay.